Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dirahmati Allah, pimpinan surau, pengurusi, tuan-tuan imam, tuan Bilal, barisan jutaan kuasa, seterusnya sahabat-sahabat saya yang sekian lama dah, muslim-muslimat, para jemaah surau An-Nur Bandar Puteri, Kelang. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT di atas segala limpah kurnia rahmatnya yang tiada terhingga kepada kita. Saya tak boleh nak ucap panjang-panjang raya ke, mukadimah panjang-panjang ke, sebabnya nak selesaikan tajuk Asmaul Husna yang terakhir, yang ke-99. Jadi panjang cerita pula tajuk akhir ni. Saya nampak uraian dia. Kita pergilah terus kepada Asmaul Husna yang ke-99. 99 tu satu hari satu Asmaul Husna. Tapi berapa tahun kita tak tahulah. Alhamdulillah khatam juga insya-Allah pada malam ni tuan-tuan, tentang Asmaul Husna ni. Boleh rujuklah buku yang teks yang kita guna tu, boleh beli, tengok balik, baca balik, dan ingatlah apa-apa penerangan kita. Malam ni yang ke-99, As-Sabur. As-Sabur, As-Sabur ni daripada sabara lah tuan-tuan. Sabara. Sabara tak payah terjemah dah. Bahasa Melayu banyak dah. Memang orang Melayu guna sabar lah. Sabar. Kalau Indonesia dia ada guna sikit kata lain. Tenang, tenang. Tenang pak. Tenang. Kan? Lebih kurang lah tu. Sabar. Kalau ikut makna dalam kamus kat sini, sabara yasbiru sabran. Asal perkataan lah. Sebelum sampai kepada surah As-Sabur tu, disebut berani, tidak gentar. Dia kalau ada hadis tu yang berani tak gentar ni, orang berani tu bukan orang ajak bergaduh dia nak bergaduh. Orang yang berani tu orang yang diajak bergaduh, diajak berlawan, diajak apa ni, dia sabar. Itu dia yang berani. Hadis tu mahfum hadis, cuma saya tak bawa matan dia dah. Kan? Bersabar, yuqalu sabaru alal amr, menghadapinya tanpa gentar. Lebih kurang. Yang ketiga, sabaru anhu, menahan dirinya. Yang ketiga, yang keempat, mengawal diri. Ni dah baru yang biasa kita amalkan ni. Maksudnya menahan diri, mengawal diri daripada melakukan perkara yang ikut amarah lah, ikut nafsu lah. Tuan-tuan. Kemudian kita pergi kepada perkataan As-Sabur terus. As-Sabur. As-Sabur ada dua makna. Satu, yang sudah biasa dengan sabar. As-Sabur ini dari segi bahasa tuan-tuan. Belum yang kita cerita tentang Allah lagi ni. Dari segi bahasa, As-Sabur daripada sabara tadi, dia jadi As-Sabur. Sebab apa bertukar-tukar? Kalau bahasa Melayu, dia ni perkataan imbuhan banyak. Makan, makanan, pemakanan, pemakan. Kan? Jadi bahasa Arab lagi banyak. Berpuluh-puluh satu perkataan tu. As-Sabur ni kalau ikut bahasa Arab, dalam tajuk sirah mubalaghah tuan-tuan. Kalau pergi pada sirah mubalaghah ni,
sifat dia tu jadi berlebihan, sifat tu jadi makin kuat. Kalau sabar setakat sabar je, as-sabur ni sabar tu lebih. Dari segi bahasa tuan, dia kata sini makna dia yang sudah biasa dengan sabar. Makna sifat dia tu sentiasa sabar lah. Kita ni ada masa sabar, ada masa tak sabar. Kena uji lebih sikit, kita mengajuk. Jadi ni yang sabur ni memang betul-betul sabar lah. Dalam suasana macam mana pun dia sabar. Kita pun boleh as-sabur tuan-tuan. Sabur kita boleh. Tapi bila sebut Allah tu, khusus untuk Allah tu yang maha penyabar. Kalau kita ni yang sangat sabar lah, jadi itu sabur tu kan. Tu yang sangat sabar lah. Yang kedua, makna dia salah satu nama Allah. Tuan-tuan, ini yang kita nak bincang tentang Asma Husna, huraian daripada kitab kita ni, tentang As-Sabur. InsyaAllah ada pengajaran, banyak pengajaran. As-Sabur, yang maha penyabar. Diambil ayat Quran sini, surah Al-Anfal ayat 46, saya ringkaskan. Wasbiru innallaha ma'as-sabirin. Terjemahan dia kat sini, dia sabar, Allah lah terjemahan dia sini. Dia sabar, penyayang, dan bersama orang-orang yang sabar. Yang tu biasa kita dengar, innallaha ma'as-sabirin. Ramai orang yang tak sekolah Arab pun dia boleh hafal ayat tu, innallaha ma'as-sabirin. Senang, sebab senang ingat, senang bahasa Melayu dah sabar ni. Sesungguhnya Allah bersama orang sabar. Tapi Allah tu sendiri sabur. Apa maksud Allah tu sabur, tuan-tuan ni? Jadi kita tengok makna daripada beberapa buah kitab, makna as-sabur untuk Allah ni. Pertama saya ambil daripada kitab Akidah Islam, karangan Said Sabiq, bekas pengetua Azhar. Dia kata sini dah terjemah. As-sabur, makna penyabar, maha penyabar yang tidak tergesa-gesa memberikan siksaan dan tidak pula cepat-cepat melaksanakan sesuatu sebelum waktunya, sebelum waktunya, apa yang isi kat sini tuan? Allah ni tak bagi balasan terus, kan? Dia macam halim lah. Kalau kita baca doa awal tahun kan, dia sebut Allah, kita buat banyak salah apa, tapi Tuhan tu halim. Tuhan tu dia tak bagi balasan terus. Tapi ada beza antara sabur dengan halim, tapi ada persamaan. Persamaannya, kalau kita buat salah ni, Allah tak seksa terus. Yelah tuan-tuan, betul lah. Nak kata orang ingkar banyak mana, kan? Orang ingkar banyak mana? Kalau kita manusia ni, silap sikit marah, silap sikit marah, silap sikit kita ambil tindakan keras, kan? Kita tak sabur lah tu. Tapi Allah ni, nak kata orang tak beriman pun ramai. Sampai ke mati tak beriman. Tapi hidup dia kaya je, kan? Jadi Allah ni sabur lah tu, kan? Sabur. Kemudian tapi kena ingat satu, huraian daripada Asma Husna almarhum Tuan Guru Aziz, dia kata Allah ni betul lah, dia tak cepat memberi balasan, tapi ada masa Allah bagi balasan untuk peringatan. Mungkin kalau yang terdekat kita ni COVID lah, kan, peringatan lah. Kamu engkar sangat lah, boleh buat apa? Apa kuasa kamu bila dah kena wabak virus corona ni? Apa yang kamu boleh buat, kan? Juta-juta boleh buat apa? Tu Allah nak tunjuk, nak bagi peringatan lah. Dia jadi tazkirah, tsunami ke apa ke,
banjir ke, kan? Walaupun Allah tak bagi bahasa cepat, tapi ada masanya Allah bagi peringatan. Tu ada jugalah tu huraian daripada almarhum Tuan Guru, dalam dia ada tulisan mengenai Asmaul Husna. Yang kedua, isi dia kat sini, sabur ni tidak cepat-cepat melaksanakan suatu sebelum waktunya. Maknanya Allah buat tu sempurna lah. Orang yang buat dengan sempurna ni kan dia sabar. Katalah tukar rumah dulu. Sekarang orang tak panggil tukar rumah lah sekarang ni. Orang panggil kontraktor. Tak maaf lah kontraktor ke. Tapi saya suka tukar rumah, kan? Kontraktor pun suka. Kalau yang baik-baik ramai. Tapi sebut tukar rumah ni, dia kalau dulu ni amanah dia tinggi, kan? Jadi dia buat ni, biar sempurna. Kalau dia tengok-tengok tak sama ukuran ni apa ni, kan, dia buat balik. Sabar tu. Sabar. Kalau tukar rumah ni kena sabar, kan? Ada seorang tu dia memang tepat. Kalau dia ukur tu pakai tengok je, tepat ukuran tukar rumah lama. Rupanya mata dia memang sebelah dah tak nampak. Dia tak payah pejam-pejam lah, nampak lurus tu, kan. Dan kita kan nak tepat kan, kita pejam sebelah tengok, kan. Contoh lah tuan-tuan. Jadi maknanya Allah ni buat sempurna tu, taklah maknanya nak cepat-cepat tu tak sempurna. Itu dia antara makna as-sabur yang dalam akidah Islam. Kemudian dalam akidah Islam tulisan Melayu ni disebut as-sabur yang maha sabar. Ia tidak terburu-buru bertindak balas ke atas hambanya yang menderhaka sebelum sampai masanya. Sama yang tadilah. Maknanya dekat akhirat dulu lah, kat akhirat nantilah balas. Kat sini, kat dunia ni bagi peluang lu bertaubat. Peluang bertaubat. Tuan. Kita ni dikira orang bertaubat lah. InsyaAllah. Sebabnya lepas Ramadan ni kita ada lagi, kan. Wallazina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Orang-orang yang mendapat petunjuk di bulan Ramadan, kalau betul Ramadan kamu tu, puasa kamu diterima oleh Allah Ta'ala, qiyam kamu diterima oleh Allah Ta'ala, Allah terima, berjaya, minal aidin wal faizin, kalau berjaya lepas Ramadan tu terus lagi amalan tu, berjamaah tu lagi, pengajian terus lagi, tak tangguh-tangguh dah pengajian ni. Ada masjid ni tunggu sebulan lagi baru mula, kan. Qiyamul lail mula lagi. Saya paling takut dan jaga air raya, tuan. Bab tadilah, bab maknanya berjaya Ramadan, amalan Ramadan tu berterusan, tu baru berjaya. Indikator dia bagi saya yang paling dekat ialah malam raya tu kita tak qiyamul lail, pagi raya tu kita tak solat subuh berjamaah. Itu indikator kuat tu. Baru sehari, tak sampai sehari lagi kamu dah lupa dah sembahyang pada subuh berjamaah. Mana indikator kamu diterima tu? Inilah wallazina tadaw, orang-orang yang mendapat petunjuk di bulan Ramadan. Di antara tafsirnya lah Yusuf Qaradawi menafsirkan, lepas Ramadan tu berjalan lagi. Tapi yang saya orang biasa huraikan bab ibadah, sembahyang lagi, puasa 6 lagi, qiyamul lail lagi, solat berjamaah lagi, solat fardu yang 5, berzikir, baca Quran lagi. Satu perkara yang saya rasa orang tak apa kira sangat, kena kira. Bulan Ramadan, bulan Rasulullah ni ajwadun nas. Rasulullah ni sepemurah-pemurah manusia. Rasulullah ni sebaik-baik manusia. Orang minta sedekah tak tanya, bagi je. Kita tanya dulu, kamu ni OKU nampak laju je, kuat ke? Tanya macam-macam, kan. Bagi je. Orang minta tolong, bagi je. Nabi pergi rumah kaum kerabat, jiran tetangga,
sahabat-sahabat ambil pergi, tanya khabar, silaturahim berjalan pada bulan Ramadan. Jadi kalau bulan Ramadan, lepas Ramadan tak ada silaturahim, itu indikator tanda tak diterima. Wallahu a'lam setakat mana terima tak terima tu. Tapi kalau kita ni ada clash dengan orang, maknanya lepas Ramadan ni pun tak berbaik lagi, itu Ramadan fail lah tuan-tuan. Kan? La tabaradu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana wa la yahil muslim an yahjur akhu fawqa salasin. Janganlah kamu benci membenci, janganlah kamu dengki mendengki, janganlah kamu pulau memulau. Jadilah kamu umat Islam yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang Islam itu, seorang yang beriman itu, meninggalkan, tidak bertegur sapa, memasang muka kepada saudaranya lebih daripada 3 hari. Nak kata Ramadan terima macam mana kalau tak bertegur sapa, tuan? La yakhrujanna isnani, tak masuk. Tadi kata tak masuk syurga 2 golongan, qati'ur rahimah wa jarusuk, orang yang memutuskan silaturahim dan jiran yang jahat. Tidak masuk syurga selagi jiran tu merasa sakit hati dengan perbuatan jahatnya. Banyak tuan. Jadi kalau yang hubungan dengan Allah satu, hablum minallah, hablum minan nas, kan? Hubungan dengan Allah, hubungan manusia. Allah clear, kita puasa, kita semayang, kita berjamaah, kita mengaji, kita qiyamul lail, kita sedekah. Tapi hubungan manusia tak clear, hablum minan nas, tak clear. Ini kata tak terima juga Ramadan, tuan. Baik. Itu di antara huraiannya. Kita pergi pada makna yang seterusnya. As-sabur yang maha penyabar. Itulah di antara makna-makna yang kita boleh ambil kesimpulan. Sabar ni maknanya Allah ni dia tak cepat memberi balasan kepada umat dia yang derhaka, dan Allah buat sesuatu tu dengan sempurna dan keadaan semua kerana sifat kesabaran Rasulullah. Jadi makna yang ada dalam kitab teks kita ni, kita tengok huraian dia, tuan-tuan. Perenggan pertama saya baca dah sebab dia punya pokok perisian isi dia dekat perenggan pertama. Sampailah sudah perjalanan kita ke hari yang ke-99, dan nama yang kita bincangkan pada bab ini adalah As-Sabur. Syekh Tasun Barakah, nama dia sebut Barakah tu barakah lah. Di dalam bukunya The Name and the Name menguraikan nama Allah ini dengan indah. Penjelasannya adalah seperti berikut. Dalam ciptaannya, tindakannya dan perlakuannya pada makhluknya tidak ada yang lebih besar ataupun yang lebih kecil, yang lebih baik. Semula laju sangat. Tidak ada yang dalam ciptaannya, tindakannya Allah lah, dan perlakuannya pada makhluknya tidak ada yang lebih besar atau yang lebih kecil. Maknanya sesuai dengan keadaan makhluk tu. Makna kesabaran Rasulullah tu, kesabaran Allah tu buat dengan sempurna. Yang lebih baik atau yang lebih buruk, buat terus tepat pada perkara tu. Kalau kata kita manusia ni, Allah cipta kita, ada mata, ada hidung, ada mulut, ada apa, maknanya dah cukup lah tu, kan? Tak lebih pada tu, tak kurang pada tu. Makna Allah ni buat tu dengan sempurna. Kalau kita kata tukang tadi buat rumah dengan sempurna tu, dia sabar, kan? Sabar. Tukang rumah tu sabar, dia buat dengan sempurna. Jadi itulah sifat Allah As-Sabur ni. Atau yang lebih berat, ataupun yang lebih lewat daripada apa yang ditentukan, dia buat tepat. Dia Allah tidak menunda sesuatu di luar waktu yang ditentukan, ataupun gagal menyelesaikan suatu perkara seperti perbuatan orang malas. Maknanya saya kata tadi, Allah buat dengan sempurna. Kesempurnaan Allah tu menunjukkan dia sifat As-Sabur. Kalau kita tengok manusia, dia buat tak sempurna. Contohlah tuan-tuan, contoh. Saya ada buat rumah lah, alhamdulillah, kat kampung ni.
Masa dia pasang tai dekat beranda tu, dia kata tak cukup gam ni. Bila tak cukup gam, pergilah beli gam ataupun suruh saya beli gam. Tapi dia nak cepat tu, dia buat laju je. Jadi selesailah, tapi cepat rosak. Kan manusia kan. Tak apa dah, saya dah maafkan lah. Tak apa, tak ada masalah. Nak cerita contoh dia. Ini sifat manusia ni tak sempurna, dia tak sabar nak cepat. Dia nak kejar trip kan. Nak siap yang kata ni. Dia buat tu, kita tengok, ya Allah, tak berhenti buat pasang kan. Tuan. Jadi nak cepat, tak ikut piawaian dia, tak jadilah. Kan. Buat ikut tu, ikut keperluan, ikut kesempurnaan lah. Itulah. Tapi Allah maknanya tidak macam tu. Contoh ke as-sabur Ta'ala tu, dia kena sabarlah ataupun jangan malas. Dia juga tidak tergesa-gesa menyelesaikan sesuatu secara tidak sempurna seperti perbuatan orang yang tidak cermat. Itulah samalah tu. Allah melakukan segala sesuatu pada waktu yang tepat dan dengan cara yang semestinya. Ikut apa panggil? SOP lah. Ikut SOP. SOP ni bukan COVID je tuan-tuan kan. SOP lama dah kita. Maknanya standard, ikut standard dia tu. Ikut standard piawaian dia tu kan. Siapa biasa kontraktor sini ataupun tukar rumah yang tile saya rosak tu yang 2 kaki. Macam-macam pendapat tukang ni. Memang tak tahan ni 2 kaki. Memang kena panas tak boleh, tak cukup gam. Macam-macam lah. Itu yang saya tanya balik. Tu yang dekat hospital, dekat hotel, dekat bangunan-bangunan besar tu, pasal raya elok je 2 kaki. Soalan saya lah. Ada kaitan saya cakap ni tuan-tuan. Kata tukang kedai tai, tanya toki kedai tu lah. Dia kata yang tu, dia kata mungkin lah ada pemantau dia tu, penilai dia tu kan, penilai yang jaga kontrak tu, jaga kena cukup semua. Maknanya kalau yang 2 kaki pilih yang terbaik, kemudian apa syarat-syarat dia tu, gam ke apa ke, buat. Tu yang tahan tu kata, tu lah. Maknanya kalau ikut piawaian sebenar, yang sifat as-sabur Ta'ala ni, dia ikut Allah lagi maha mengetahui lah. Kita bagi contoh tu nak suruh nampak, bukanlah kata tai ni apa nak banding orang, tak, bukan, tapi nak suruh nampak tu. Itulah as-sabur, buat dengan sempurna, sebab atas kesabaran Allah Ta'ala tu. Allah tidak tergesa-gesa menghukum para pelaku perbuatan dosa. Dia memberikan mereka rezeki, melindungi mereka daripada bahaya dan menganugerahkan mereka dengan kesihatan, kesejahteraan. Allah meletakkan waktu tertentu bagi segala sesuatu. Tengoklah tuan-tuan. Maknanya tak payahlah saya sebut semua. Allah bagi kita ni sempurna lah kehidupan kita ni. Kehidupan kita yang kita menghidupkan nafaskan dengan rezeki kita, dengan rumah kita, dengan pekerjaan kita, dengan keluarga kita, dengan kesihatan kita, semua daripada Allah tu kan. Yang dia buat tu segala sesuatu yang mengikut jalannya sendiri. Kesabarannya pada para pelaku perbuatan dosa bertujuan memberi waktu bagi mereka supaya insaf, menyedari kesalahan mereka dan bertaubat. Allah Maha Penyayang, kasih sayang diwujudkan dalam bentuk memberikan kesempatan bertaubat dan menerima taubat. Okey. As-sabur ni Allah bagi peluang orang tu yang bersalah ni supaya bertaubat. Dan ramai orang bertaubat apa? Kan? Alhamdulillah. Ya, artis-artis hijrah kuat dakwah pada kita pula, kan? Orang yang dia hijrah kembali ni, pandangan saya lah cukup bagus, kan? Sebab itulah penyelamat dia daripada berada dalam dunia yang tak menentu, kan? Cuma kepahaman dia tu kena menyeluruh lah bagi saya, kan? Tak boleh lah. Kalau ambil sebahagian pun boleh, biar menyeluruh supaya tidak tersasar. Jadi yang ni menunjukkan Allah ni selain daripada as-sabur tu
combinekan dengan Ar-Rahman Ar-Rahim, yang pemurah lagi Maha Pengasihani. Allah ni Maha Penyayang, tuan-tuan kan. Allah. Kita ni dosa banyak mana, tuan-tuan, tapi Allah terima kita. Bulan Ramadan ni bagi peluang kita bertaubat. Ya, kita setiap masa pun kita boleh bertaubat. Subhanallah. Ya, man ya'mal su'an aw yabzim nafsahu thumma yastaghfirullah yajidillahu ghafurur rahim. Siapa yang buat kejahatan atau menzalimi diri sendiri, kemudian dia mohon ampun, bertaubat, kan, bangun sembahyang taubat, istighfar banyak-banyak, maka Allah ampunkan dosa. Allah penyayang, kan. Orang tu dah bunuh orang 99 orang, tuan. Dalam hadis cerita, kan. Kemudian dia tanya Tok Alim seorang tu, saya dah bunuh 99 orang. Ada tak jalan saya taubat? Tak ada. Kata orang alim tu, sebab ramai sangat bunuh 99. Kan? Dia bunuh pula orang itu, jadi 100. Orang alim kena bunuh. Dia tanya alim lagi seorang. Alim seorang jawab, tidak ada siapa yang dapat menyekat untuk bertaubat kepada Allah. Itu jawapan yang betul lah, kan. Jadi dia pun kata orang alim tu, kamu pergi negeri lain lah, kan. Pergilah ke Bandar Puteri sana, orang ramai berjamaah, contoh, kan. Yang duduk sini karaoke je, contoh, tuan, kan. Jadi dia pergi tu, dia meninggal sebelum sampai ke tempat dia bertaubat. Malaikat rahmat dengan malaikat seksa berebut siapa nak ambil. Lama ada hakim seorang ukur negeri mana dekat, negeri yang jahat ni yang nak tinggal tu, ataupun negeri yang tempat nak taubat. Dekat yang nak taubat, maka senang je keputusan dia. Malaikat rahmat ambil. Tengok tuan-tuan, maknanya Allah tu Maha Penyayang tu, sabur tu, as-sabur tu, kan. Kesabaran adalah sifat Allah. Oleh itu orang yang sabar mencerminkan watak yang mulia ini. Kita nak kena sabar, tuan. Allah tu memanglah sempurna, kan. Kita ni nak sabar ni, tapi tak sabar. Sabar kalau tak terima ujian. Bila terima ujian berat sikit, kita kecil hati tu, tahap tinggi, tak sabar, mengajuk, kan. Jadi kita tengok, boleh tak kita ambil pengajaran kat sini. Orang yang sabar menolak hal-hal yang diinginkan oleh hawa nafsunya. Hawa nafsu tu mengajuk, tak nak maaf orang, kan. Khususnya hal-hal yang tidak dapat diterima oleh akal dan agama. Dia hanya menerima perkara yang benar. Orang yang sabar mampu mengawal hawa nafsu mereka, umpama mengawal seekor kuda liar. Sabar ni dia memang tak ambil langkah yang dosa lah, tuan-tuan, kan. Yang negatif lah, yang mazmumah, kan. Dia ambil langkah ikut agama je. Dibuat bandingan sini, mengawal seekor kuda liar. Kalau kita memang tak boleh lah, tuan, sebab kita tak belajar. Ni koboi-koboi, cerita koboi dulu je, kan. Ada yang terpelanting jatuh dulu. Naik atas kuda tu, kuda pun melompat tu. Nak kena sabar sungguh tu. Dengan tenaganya, dengan fikirannya, dengan mentalnya, dengan jiwanya, nak kena sabar sungguh tu. Perbandingan pengarang buat kat sini lah. Bukan senang nak sabar. Kesabaran adalah darjat yang tinggi bagi orang beriman, kerana segala urusan dunia dan di akhirat memerlukan kesabaran. Sabar ni dalam surah Al-Asr, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Apa makna situ? Wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Berpesan dengan kebenaran, berpesan dengan kesabaran. 3 kat situ. Berpesan dengan kesabaran. Sebelum kamu pesan, kamu kena amal dulu sendiri. Jangan kamu tak sabar, kamu nak sabar. Okey.
Sebelum kamu nak sabar sendiri, kamu kena belajar sabar, pelajaran sabar dulu. Belajar tentang kesabaran, mengamalkan kesabaran, barulah berpesan dengan kesabaran. Ayat Quran ni bunyi satu ayat tapi makna dia tu 3. Kan? Jadi maknanya dengan sabar ni pun ada 3. Mengikut pembahagian daripada tafsir tu, sabar dalam menjalankan perintah Allah, sabar dalam menerima, sabar dalam menjalankan perintah Allah, sabar dalam meninggalkan larangan Allah, sabar dalam menerima musibah Allah, sabar dalam menjalankan perintah Allah. Macam mana? Nak puasa lapar, nak puasa 6 banyak kekangan, sabar. Kamu tetap kena berpuasa juga. Nak puasa yang Ramadan pun, nak qiyamul lail, nak tarawih pun, kan? Kena sabar. Apa lagi perintah Allah ni? Mengerjakan haji, ramainya orang sesak, sabar. Apa lagi? Kan? Perintah Allah. Nak baca Quran malas, nak qiyamul lail malas. Sabar. Sabar tu bukan tidur, bangun dah. Sabar melawan kemalasan tu. Sabar dalam meninggalkan larangan Allah. Pergaulan bebas, makan yang haram, makan riba. Kadang-kadang seronok benda tu. Sabar dalam meninggalkan larangan Allah. Kena tutup aurat, tak lawa, panas, sabar. Sabar dalam menerima musibah Allah. Kelaparan, ketakutan, kemiskinan, kesakitan, wabak penyakit. Tak makan berapa hari tu, kena banjir tu, kan? Sabar. Sakit lutut, sabar. Saya kena sikit lah tuan ni, sakit lutut ni. Dia semayang dia sakit. Apa positifnya tuan? Bila kita sakit, kita semayang, nak lipat-lipat bayar, itu semua musibah adalah daripada Allah. Semua musibah, kesusahan, kesenangan daripada Allah. Jadi Allah yang bagi sakit tu, kita pun sabar, redha. Redhan wa tasliman. Redha dan berserah kepada Allah Ta'ala. Iza asabatud darra sabara fakana lahu khaira. Maknanya bila kita ditimpa kesusahan, kesakitan, kita sabar, dapat pahala. Rupanya kita terima musibah apa semua ni, Allah nak tambah pahala, asal redha lah. Kan? Saya katalah pahala saya 60 solat. Kemudian sakit lutut, sakit, sabar, naik 65, contoh lah tu, wallahualam berapa. Tapi kalau kita sabar tu boleh pahala, kan? Yang segala ujian apa ni kita sabar, pahala. Sabar, pahala. Jadi kalau orang sakit, orang apa tu, orang nak meninggal kan, lama sakit, dia sabar, Allah, ya Allah, zikir orang sakit, ya Allah, pegang tasbih ni. Biarlah orang kata dulu tak pegang tasbih pun, sekarang pun pegang, tak apalah, biarlah. Yang dulu-dululah, ni ubahlah, kan? Ya Allah, boleh pahala. Dia sabar tu boleh pahala banyak tu, kafarah. Kafarah. Tak ada khotoyahu, tak ada dosa-dosa dia. Orang sakit ni, tak asal sabar, redha lah, kan? Jangan tak redha, jangan aduh sakit weh, tak boleh lah. Tu tak redha. Tak redha namanya tu, kan? Dia ya Allah, dia pahala, tuan. Itulah hikmahnya, kan? Dia as-sabur ni penting lah. Sabar dalam musibah Allah, kan? Tapi kita tak sabar tu, kan? Bila SOP dah longgar, belum longgar dah longgar. Tak sabar tu, kan? Kita masih lagi ada tempat awam, tempat yang tertutup, masih lagi pakai emas ni, tempat di luar lah ni, kan? Kemudian yang bagusnya kita dah boleh buat sunnah
rapatkan saf semula. Aqimu sufufakum, Nabi kata, luruskan saf, wa tarasu, dan rapat-rapatkan. Jadi dan kita masih terikat yang lama, kita ikut sejadah. Sejadah ni bukan tak boleh ikut, boleh. Tengok sejadah kecil besar. Yang penting rapat, duduk rapat tu. Kan? Sejadah kalau kecil tak apalah. Kalau besar kita kena rapat juga. Tapi ada seorang tempat saya, sejadah dia besar tapi tak boleh rapat. Sebab apa? Kalau rapat dengan dia kena tindih, dia besar. Badan besar. Giant badan besar. Itu sesuai dengan dia, sejadah dia besar, badan dia besar. Kita sejadah besar, orang kecil, kita kena rapat. Kalau tidak, sunnah hilang. Sunnah rapatkan saf tu. Jangan terikat dengan sejadah sampai ke bila-bila dah boleh dah. Sama ada federal ke, jais ke, dah boleh dah. Rapatkan saf tu. Kan? Kalau nak sejadah juga, sejadah kecil lah. Kalau nak buat sejadah besar, jangan duduk seorang sejadah tu. Share lah dengan orang sebelah. Dan boleh tindih lah sejadah tu kalau nak ni. Kalau masing-masing bawa sejadah. Nabi Muhammad berkata, syurga itu dipenuhi dengan perkara yang tidak disukai jasad. Allah menjanjikan pahala yang tidak berbatasnya kepada orang yang sabar dalam menghadapi godaan hawa nafsu mereka. Gini, dia kata syurga tu dipenuhi dengan yang tak disukai jasad. Yalah, nak masuk syurga ni kena sabar. Tak boleh buat dosa. Jadi jasad atas dunia ni, dia ikut nafsu. Yang jahat-jahat tu semua ikut nafsu, jasad suka yang tu. Jadi berlawanan lah dengan yang di akhirat sana. Syurga tu tak disukai jasad. Masa kita atas dunia ni, kita kena sabarlah daripada melanggar hukum Allah. Bahkan ada pahala yang lebih besar bagi orang yang bersabar menghadapi musibah, kemiskinan, kemalangan dan penyakit yang tidak dapat dielakkan. Sesungguhnya semua musibah itu datang daripada Allah. Saya dah huraikan ya. Apabila manusia bersabar menerimanya, mereka menerima pahala yang melebihi penderitaannya. Sabar 50. Apa ni musibah tu, kesakitan ni 50, pahala lebih dari 50. Pahala bersabar tu. Kalau kita sakit lutut contohnya, kita sabar. Sakit lutut tu dia punya kadar kesakitan tu 70. Pahala yang sabar tu lebih dari 70. Sila azan dulu, saya nak sambung sikit lagi.
ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hazihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilah wal fadilah wa basu maqamah muwattah. Baik tuan-tuan, apabila mereka tidak sabar, musibah menjadi berlipat ganda kerana mereka kehilangan pahala. Dah lah dia sakit, dia buat hal pula kan, mengamuk apa semua kan. Jadi sakit, dah sakit, beli dosa pula. Jadi tak nak, jadi kena sabarlah tuan kan. Dah sakit-sakit boleh beli dosa pula kan. Dia kata apa? Sekarang ni tak ada sabar. Sabar tak ada dah. Masa tu dah nak sabar. Baik. Kemudian Al-Qusairi menguraikan ada 3 tahap kesabaran ni. Pertama, sabar at-tadabbur, iaitu menyabarkan diri, menanggung segala penderitaan dan tekanan. Macam mana tuan dia? Kena ujian tu nak sabar. Sabar sini dalam hati ni sabar. Sabar kan? Innallaha ma'as-sabirin. Allah suruh sabar. Jangan bertindak yang bukan-bukan. Menahan diri tadilah. Kedua, as-sabr, iaitu bersabar dan merasa mudah menanggung apa saja bencana yang sedang dihadapi. Naik sikit. Biasa kacang je ni kan. Macam sini dia cerita Ahnaf, nama seorang yang baik, Ahnaf. Dia balik ikut lorong. Jadi ada je orang kacau dia. Orang muda-muda yang ni kacau, kata macam-macam. Dia sabar je. Itu as-sabur, kesabaran dia tu tinggi kan. Kemudian sampai kampung dia, nak sampai kampung dia tu, dia katalah, cukuplah kamu ni membuli aku ni. Sebabnya kalau orang kampung aku tahu, kamu kena. Dia bernasihat pula gitu. Dia tak marah pun. Dia nak selamatkan pula kan. Masuk kampung orang, kita buat ayam jantan, kenalah tuan kan. Maksudnya. Ketiga, al-istisbar, yang bermaksud kesabaran mereka yang sampai ke tahap kesabaran ini tidak lagi berasa berat dalam menghadapi sebarang musibah. Bahkan mereka sentiasa berasa lapar dan tenang. Contoh Nabi Ayub lah. Dia sakit tu, syaitan komplain lagi. Nabi Ayub tu dia sabar sebab dia sihat. Lama dia ni habis ni, busuk habis badan dia ni kan. Kemudian dia kata di doa kepada Allah, ya Allah, aku nak sakitkan aku sakit dah. Tak ada hal bagi sakit, cuma satu je hati yang sakit. Sebab apa hati ni aku nak aku nak mengingatimu tak boleh lah. Itu lah. Maknanya apa ni, orang yang sampai ke istighfar ni dia rasa tak ada masalah. Kalau ada ujian apa-apa pun tak ada masalah. Kan? Itu peringkat dia. Saya ringkas ni, saya tak baca semua tu ni, saya ambil yang penting kejap. Menurut Al-Junaid, hakikat kesabaran itu adalah tajarru', minum sekali teguk pada musibah yang merungut. Maknanya kita telan je. Kata bahasa kita ni pejam mata je sekali kan. Terima je. Tu. Satu perumpamaan yang tepatlah bersabar atas hukum Allah itu umpama menjadi mayat di tangan orang yang memandikannya. Mayat itu mengikut sahaja kehendak orang yang memandikannya. Ialah umpama tuan kan, tashbih dia. Maknanya orang mandi mayat ni, dia mandi, dia nak tekan sana tekan sini kan, kat perut dia nak tekan ni. Kalau kita hidup marah tu kan, tekan perut kena tekan lah sebab nak keluarkan najis tu kan, dengan air berapa kali air 9 kali air kan, sejuk kan. Kalau hidup
Apa banyak-banyak air sejuk lah aku. Kan? Tapi mayat tu tak bantah apa-apa sebab dia mayat. Tapi nak bagi contohnya, macam tu lah keadaan orang sabar. Buat apa pun, dia biar je. Cuma kata nasihat daripada almarhum Tuan Guru Din Aziz tu, dia kata, kalau keadaan tu sampai jadi bacul, jadi membiarkan kemungkaran, tak boleh lah. Tengok keadaan juga sabar tu pun. Kan? Kalau cikgu kat sekolah tu, dulu kan tak boleh nak buat apa-apa. Anak budak-budak ni tak boleh nak apa, hanya guru besar je boleh rotan, ustaz Ahmad je boleh rotan kan. Jadi kalau budak nakal-nakal tu, kenalah juga nasihat marah apa, keras sikit lah kan. Kalau tidak jadi kemungkaran tu bebas lah. Tu perlu tu juga tu perlu balance jugalah kan. Terdapat perbezaan maksud di antara Al-Halim dan As-Sabur. Saya sebut tadi awal, Al-Halim ni memaafkan orang yang bersalah tanpa rasa berat. Tu Halim. Sifat Halim ni, ramai orang nama Halim. As-Sabur pula adalah berupaya memujuk perangai buruk diri sendiri dan memikul perangai itu sebagai beban yang menyusahkan. Dia berkorban lagi. Tadi setakat memaafkan. Kemudian yang sabur ni, dia mendidik diri dia tu tidak buat sesuatu yang tak baik daripada ujian dia tu. Yang tadi maafkan saja, yang Halim ni kan. Jadi dan kalau susah pun dia memujuk diri dia tu, susah pun susah lah. Itu sabar tu, itu pahala tu. Baik tuan-tuan, jadi kita ambil khasiat dia lah. Semoga dah faham lah. Kalau tidak, kena bacalah ulang kaji balik. Khasiat dia As-Sabur ni, apabila seorang hamba yang beriman berada dalam kesulitan, penderitaan, dituduh sembarangan ataupun dizalimi, bacalah ya Sabur sebanyak 298 kali. Kena ujian dah musibah. Baca ya Sabur, ya Sabur, ya Sabur sampai 298 kali dengan izin Allah. Sebab apa sebut dengan izin Allah? Ini teori ulama aja, pengalaman dia. Jadi atas keizinan Allah jugalah. Macam Imam Ghazali lah. Imam Ghazali kalau puasa mula hari Ahad, jatuh qiyamul lail itu malam 29. Tahun ni macam jadi lah dalam teori tu. Itu tak ada hadis, itu pengalaman dia. Kalau hari puasa mula hari sekian-sekian, hari sekian-sekian. Yang baru ni saya macam nampak macam jadi. Sebab 29 tu memang tak percaya. Sampai ke petang tak percaya. Kan? Malam hari lain, sangat saya kata saya bagi 5 bonus hari tu kan. Lebih malam 29 masa malam saya datang yang terakhir ke sini tu. Jadi betul 29 tu macam tanda, adalah tanda, wallahualam tanda tuan. Itu pengalaman. Dengan izin Allah dia terhindar daripada semua keburukan itu dan hatinya dipenuhi dengan cinta kepada Allah. Tuan-tuan, minta masa sikit ada masa sikit lagi. 2 perkara saya nak beritahu, nak share lah. Pertama nak share, bila saya raya ni, tahun ni saya alhamdulillah walaupun dalam usia macam ni, raya di Kuala Selangor, balik ke Sabah Berenang, Mahmutua, ke Pantai Timur, ke Selatan Melaka, arah ke selatan lah, lepas tu ke utara pula kan. Semoga Allah bagi berkat lah niat-niat kita yang baik tu. Cuma nak ceritanya saya terkilan daripada dulu. Jadi saya nak share dengan tuan-tuan ni, supaya benda ni tak berlaku. Jadi tu nak ambil masa sikit tuan-tuan ya. Malam Jumaat ni insya-Allah ada barakah sikit. Yang saya terkilan tu ialah bila singgah semayang ke INR, masing-masing tak peduli tentang solat berjamaah. Datang seorang pergi ujung sana, datang seorang pergi ujung sana, seorang pergi kat tiang sini. Dia sama je. Pahala tu sama je. Pahala solatul jamaah afdalu min salatil fardhi
bisab'in wa 'aishin darajah. Solat berjamaah itu pahalanya lebih baik daripada semayang solat diri 27 kali ganda. Bukan pahala 27, ganda dia 27. Pahala Nabi nampak dalam Isra Mi'raj itu bayangan pahala, wallahu a'lam, bayangan pahala tu tuan. 40 malaikat sedang solat dan setiap sah 70,000, 2,800,000 pahala solat tu, bayangan pahala kan. Dia tak sebut situ berjamaah, tentang kepaduan jemaah apa ni, tentang tuan-tuan jemaah tak sebut dalam tu, dalam cerita tu. Katalah kalau tak berjamaah kali 27 tadi 2,800,000 tadi untuk 2 rakaat. Kalau 4 rakaat kali 2. Jadi kalau katalah 4 rakaat 5 juta lebih, kali 27 10 bilion lebih. Kamu nak duit ni 500 juta ke kamu nak 5 bilion? Tak ada orang nak 5 juta kalau bagi pilihan. Begitulah pahala untuk akhirat tu. Kenapa tak nak berjamaah di RNA tu? Okey. Oleh kerana masa singkat, sebab-sebab saya tak nak hurai. Tapi kalau rasa masalah, tak ngam dengan semayang orang dah semayang tu, kalau sama-sama sampai tak apa, tanya. Saya tanya seorang, abang nak semayang jamak ke? Dia angguk-angguk, ya. Mula lari hujung sana. Saya sangka baik dia tak dengar kot. Tanya orang muda, boleh ke pakcik semayang? Boleh? Tanya dia tak marah pun. Takat ni saya tanya tak ada orang marah kat saya. Ya? Tak ada kena bayar. Tanya kalau sama-sama semayang. Okey. Kalau masalah tak tahu semayang apa orang buat tu, jangan buat alasan nak berjamaah. Ada satu dalam kitab masalah makmum dan imam, imam dan makmum, dia sebut ta'liq. Katalah kita sampai-sampai, kalau dah keadaan biasa tak apa, sama-sama nak buat zuhur 2 rakaat, asar sama-sama tak apa. Katalah kita contohnya kita singgah tu, orang tu semayang, dah semayang kan, kita tak tahu semayang apa. Jadi kita niat gini, Allah saja aku semayang pada zuhur 2 rakaat qasar jamak dengan asar tunai makmum kata Allah. Kalau imam ni semayang qasar, aku semayang qasar. Kalau dia semayang tamam, aku semayang tamam. Niat je ta'liq. Tiba-tiba dia buat semayang tamam sungguh. Ikut tamam. 4 rakaat ke berapa, ke 3 ke, kita ikutlah. Lepas habis tu kita sambung. Ada ta'liq ya tuan, ta'liq. Yang payahnya masa semayang jamak takhir maghrib isyak. Sebabnya kalau yang maghrib takdim senang sebab dia ngam kan, dia ngam. Kalau kita lambat pun orang kita semayang maghrib, orang tu semayang isyak yang takdim kan. Jadi 2 rakaat kita bangun tambah 1 senang je. Yang isyak ni kita tengok-tengok awal semayang ni maghrib ke isyak, kita nak buat isyak dulu kan. Biasa amalan kita di Malaysia ni semayang isyak dulu. Lepas tu kita tak tahu, sama juga. Saja aku semayang pada isyak 2 rakaat qasar jamak dengan maghrib tunai makmum. Kalau imam ni qasar, aku qasar, maknanya semayang isyak lah. Kalau dia tamam, aku tamam. Semayang maghrib tamam, jadi dia semayang maghrib sungguh, itu tamam lah. Tapi kalau dia semayang isyak, kita buat ya isyak dulu boleh. Kita kita kalau dia semayang isyak tak apa, lengam lah. Lepas tu kita sambung maghrib. Kemudian yang maghrib tadi, kalau kita dahulu maghrib tak apa, takhir tak apa. Kita dahulu maghrib. Itu cara dia. Jadi jangan masing-masing sana masing sini. Bertahun-tahun dah macam tu, tak berubah. Tak rugi ke? Asal musafir je sembahyang sendiri. Dan masing sembahyang sendiri. Sebab dia wallahu a'lam kan. Jadi tak ada masalah lah dari segi pelaksanaan. Yang kedua, kita dah habis kitab ni. Saya dah bincang dengan AJK. Kitab yang akan datang ni Asy-Syama'il Muhammadiyah. Syama'il maknanya lengkap. Makna segala kepribadian Rasulullah tu diceritakan dalam Muhammad Nabi lah. Ceritakan dalam kitab tu matan hadis daripada Tirmizi, tapi buku ni sudah diolah oleh Ahmad Adnan dan
juga dibantu oleh Ustaz Zahazan. Ada huraian-huraiannya, ada gambar-gambarnya. Jadi cantiklah untuk kita amalkan sunnah yang sebenar. Dan saya akan kupas tentang konflik-konflik antara sunnah pondok lah, sunnah lah, tempat jalan tengah. Kemudian apa lagi tu, ulama lah, kita akan kupas itu insya-Allah. Biar clear yang mana satu yang perlu kita amalkan. Insya-Allah tapi kita ni apa fa in tanazamtum fi syai'in faruddu ila Allah wa Rasul. Bila kita ni bertingkah dengan sesuatu perkara, kembali pada Allah, Quran, pada Rasul. Hadis sahih kata sahih kita ikut hadis sahih. Taraktu fikum amrayni ma tamassum bihima lan tadu abada. Kitab Allah wa sunnatul Rasulullah. Aku tinggal dua perkara pada kamu. Kamu takkan sesat selama-lamanya kamu berpegang padanya. Kitab Allah, sunnah. Jadi ada hadis sahih, jangan tolak. Tapi ada huraian-huraian dia dah, kan? Jadi insya-Allah saya mohon maaf, ampun. Idul Mubarak. Sebab tak ucap lagi. Taqabbalallahu minna minkum minal aidin wal faizin. Kullu amin wa antum bi khair. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.